Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang menonton. Pada malam ini, saya telah bersiaran bersama suami saya dalam platform Parent Help Parent dengan topik yang dipilih ialah anak istimewa. Sebelum saya dapat ataupun sebelum saya gunakan topik anak istimewa ni, ada beberapa kali yang saya tukar nama topik tu. Sebabnya saya sebenarnya berharap untuk berkongsi dan juga mengajak parent-parent yang ada anak berkeperluan khas untuk sama-sama berkongsi. Itu tujuan dia. Jadi bila nak pilih title untuk poster saya untuk forum tu, duduk fikir nak guna apa ni, OKU ke atau anak syurga ke, keperluan khas ke, macam mana. Jadi sebelum saya ada pilih topik tajuk topik dia anak syurga. Lepas tu bila saya do some reading, saya what not, dan saya tengok kesesuaian dia, saya rasa macam tak berapa sesuai topik tajuk anak syurga tu. Jadi saya gunakan tajuk anak istimewa. Okey, kenapa? Siapa anak berkeperluan khas ni? Okey, anak berkeperluan khas atau yang kita panggil anak kelainan upaya, atau dulunya term dia adalah OKU tu merujuk kepada orang kurang upaya. Tapi disebabkan ada kesedaran yang lebih baik dalam kalangan masyarakat, kita dah tak guna dah perkataan kurang upaya tu. Sebab honestly kalau kita tengok balik, sebenarnya orang-orang yang kurang upaya ni sebenarnya lebih upaya daripada kita yang normal ni. Banyak pencapaian mereka yang kita sangat banggakan. Kita tengok atlet Paralimpik kita je pun dah cukup betapa hebatnya diorang, kita pun tak boleh sampai ke tahap itu. Jadi sekarang ni terma dia OKU itu adalah orang kelainan upaya. Baik, orang kelainan upaya berkeperluan khas. Okey, anak-anak keperluan khas ni banyak dia punya kategori dia. Ada yang rare syndrome, ataupun rare condition, penyakit jarang jumpa. Itu adalah terma yang digunakan. Ada yang ada masalah pembelajaran, ada global developmental delay. Lepas tu ada problem speech, ada yang Allah uji dengan kekurangan fizikal, ya, ada yang Allah uji kekurangan mental, dan sebagainya. Jadi semua ni adalah orang-orang atau anak-anak yang berkeperluan khas. Jadi kenapa saya tukar anak syurga tu? Bukankah semua orang ataupun anak berkeperluan khas ni adalah anak syurga? Jadi kita nak kena betulkan sikit apa yang kita selalu guna, terma-terma yang kita selalu guna ni. Sebab apa? Daripada pembacaan saya, sebenarnya terma anak syurga ni lebih sesuai digunakan apabila anak tersebut dalam kategori anak-anak yang meninggal semasa dilahirkan, dan anak-anak yang diuji mentalnya. Maksudnya dia tak boleh berfikir dengan waras, dia tak boleh buat keputusan dan sebagainya. Jadi anak-anak yang macam ni, orang kata lebih sesuai kita gunakan terms anak syurga. Sebab apa? Anak-anak yang tidak dihisap, wallahu a'lam, sebabnya tidak boleh berfikir dan sebagainya. Okey, jadi itulah yang sesuai. So tak semua anak berkeperluan khas tu anak syurga, wallahu a'lam. Dan sebenarnya bila kita ada anak-anak yang berkeperluan khas, contohnya anak tu boleh berfikir, tak ada masalah daripada segi minda, otak berfungsi dan boleh buat keputusan dan sebagainya, tapi dia diuji daripada segi fizikal. Jadi kat mana datangnya anak syurga? Tak semestinya tak boleh jadi pula anak syurga, boleh. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, nak membuka pintu dan nak buka peluang bagi anak-anak ni menjadi anak-anak syurga. Sebab apa? Nanti kita akan ditanya, walaupun dia ada kekurangan fizikal, tapi apa yang kita dah buat untuk pastikan dia tu dapat menempah syurga. So itu. Jadi, dan kita pula sebagai ibu bapa, kita berdoa, ya, kita mohon pada Allah supaya diizinkan ke syurga asbab dia, kita menjaga dia, kita membesarkan dia, kita mendidik dia. Okey? Itu. Jadi dua-dualah, semualah kiranya nak masuk syurga, insya-Allah. Baik, dan topik, jadi saya at the end saya ambil perkataan anak istimewa tu sebagai topik Parent Help Parent Forum. Dan sebenarnya anak istimewa, terma tu pun ada dia punya
orang kata apa, efek juga sebenarnya. Ada juga orang kata tak boleh sebenarnya pakai anak istimewa ni, sebab seolah-olah macam kita kata kalau dia anak istimewa, kita kena tumpu dekat dia banyak, dia lebih special daripada anak-anak lain yang normal ke, you know. So dia bukan macam tu sebenarnya. Anak istimewa, topik yang saya guna malam ni bukan daripada segi psikologi yang maksudnya tak diterima lah terms tu. Memang tak nak pun, kalau boleh kita tak nak guna perkataan anak istimewa ni, sebab anak yang berkeperluan khas ni kita treat dia sama je macam anak-anak normal. Yang bezanya ialah kita penuhi keperluan dia, yang mungkin berbeza atau lebih sedikit daripada anak-anak normal yang lain. Jadi istimewa di sini bermaksud, saya nak kata parents yang ada ataupun penjaga yang ada anak-anak berkeperluan khas ni, istimewanya anak-anak tersebut yang menyebabkan kita ni berubah 360, mengubah kita ni menjadi lebih baik daripada semalam, mengubah kita ni menjadi lebih parent yang mempunyai lebih banyak skill daripada hari semalam sebelum mereka ada. Jadi itu istimewanya. Apa istimewanya dia yang menyebabkan kita ni berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih berkemahiran, berubah menjadi lebih positif, berubah menjadi lebih bersyukur dan bersabar. Semua itulah. Jadi itu maksud terma anak istimewa tu. Bukan saya compare, maksudnya dia ni special daripada orang lain. Bukan macam tu. Bukan psychologically, bukan macam tu. Ya, istimewanya dia yang mengubah saya menjadi lebih baik daripada semalam. So itu title untuk topik forum parent help parent forum pada malam ini. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai pemilihan tajuk. Itu saya nak kena clarify sebab tak nak nanti timbul isu kenapa saya guna perkataan anak istimewa tu. Sebab memang pernah ada dipersoalkan bila kita kata anak istimewa ni dia mendatangkan efek psikologi, seolah-olah macam kita perlu macam melebih-lebihkan anak yang istimewa ni. Bukan macam tu. Anak istimewa ni sebab istimewa dia mengubah kita menjadi lebih baik. Okey, jadi itulah ceritanya sedikit sebanyak. Okey, so silakan tuan-puan menonton rakaman penuh video Parent Help Parent pada malam ini. InsyaAllah saya doakan supaya mendapat manfaat daripada video tersebut. Panjang-panjangkan, share dengan parent-parent yang lain yang mungkin juga mempunyai anak-anak berkeperluan khas dan memerlukan support daripada segi emosinya dan daripada segi psikologinya untuk lebih kuat mengharungi cabaran dan ujian yang Allah bagi ni. Ya, cabaran dan ujian yang Allah bagi yang sedang membuka jalan untuk kita tempah syurga sebenarnya. Kita nak tengok daripada segi tu. Kalau kita tak nampak syurga di hujung hari tu, rugilah kita. Sebab ni Allah dah buka satu jalan ni, satu jalan yang sangat orang kata kalau kita boleh tempuh, insya-Allah kita doakanlah kita berpeluang mendapat syurga Allah itu. Jadi terima kasih. Itu saja. Semak saya punya Take Charge Parents page di FB. Kalau ada soalan ke nak bertanya, boleh terus PM saya, boleh juga WhatsApp saya, boleh hantar email kepada saya. Silakan. Jadi silakan tuan-puan juga jemput untuk watch Parent Help Parent Forum. Kita adakan every Sunday, setiap hari Ahad malam pukul 9. Kita akan bincang banyak topik parenting. Kita dah share sekarang 10 topik dah. Jadi tuan-puan boleh tengok di video di YouTube tu, Take Charge Parents punya YouTube, boleh tengok. Kita dah record topik-topik yang sebelum ni. Dan kita akan ada banyak lagi topik-topik yang menarik setiap hari Ahad 9 malam. Okay, so sikit mengenai Parent Help Parent Forum ni adalah satu platform yang di mana bukan saya saja yang bercakap ataupun suami saya saja yang bercakap. Kami akan buka kepada semua parents yang join tu untuk share experience masing-masing dalam parenting anak-anak diorang, menguruskan keluarga diorang, apa tips dan solution yang diorang dah guna untuk certain issues yang mungkin kita sebagai parents ada. So kita nak, dia punya tujuan adalah memperbanyakkan solution, memperbanyakkan alternatif. Itu sebab kadang-kadang kita join talk psikologi, kita join pakar tu punya talk, pakar ni punya talk, but sometimes it is easier to say than done. Kita sendiri yang mengalami isu tersebut, kita sendiri tahu anak-anak kita macam mana. Jadi sebenarnya hanya kita saja yang faham whether that tools tu works or not untuk kita punya family. Jadi sebab itu saya adakan forum ini supaya
ibu bapa lain boleh berkongsi cara mereka, kita dengar, kita ambil solution tu untuk memperbanyakkan kita punya toolbox. Macam mana kita nak atasi problem yang kita ada. Okay, based on other people punya experience dan based on their results. Gitu. So whatever works lah, whatever works for the family. InsyaAllah. Jadi dia bukan cakap saja, is based on real experience. It happens, it works. Kita ambil untuk penuhkan toolbox kita macam saya kata tadi. Okay, insyaAllah. So kita jumpa nanti hari Ahad 9 malam. Okay, pastikan anda tengok dekat Facebook Take Charge Parents untuk iklan dia, untuk poster dia, apa topik-topik yang kita akan bawakan, insyaAllah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Take care. Please, ada understanding, gitu. Jadi dia banyak cabarannya dekat situ. Jadi untuk topik anak istimewa ni sebenarnya anak-anak OKU ni besar. Jadi kan dia bukanlah daripada segi pengalaman ayah sendiri dan juga yang cerita yang ayah dengar daripada anak-anak yang ada ibu bapa yang ada anak OKU. Sebenarnya dia bukan daripada segi kita nak manage anak tu rutin dia contohnya ya, yang sebenarnya yang perlukan support. Dia lebih kepada emotional kita punya physical, yes, kita need people around to help, sama ada pasangan kita atau anak-anak kita yang lain yang normal. Tapi the most important thing is the moral support, the mind and the heart punya support. Jadi that's why malam ni kita ada pelbagai ibu bapa yang ada anak OKU yang pelbagai cabarannya, yang ada keluarga besarnya, yang ada sendiri, orang boleh berkongsi dengan kita apa yang makes them, apa orang kata, go forward, apa yang boleh menyebabkan dia orang masih bertahan dan lebih bertahan lagi di masa depan tu, untuk kita sebagai moral support pada kita ibu bapa yang lain juga. Jadi terima kasih banyak Cik Sayuti share. Saya setuju sangat bab yang sabar tu dah memang semestinya. Daripada kita dulu orang kata kadang-kadang mungkin ambil mudah daripada disiplin dan sebagainya, sekarang dia kena aware, betul-betul aware. Nak tengok ubat dia, nak tengok keperluan fizikal dia dan sebagainya. Baik, ada lagi ke? Siapa lagi? Ibu ayah hebat yang nak berkongsi. Boleh tunjuk, angkat tangan. Silakan. Jangan malu-malu. Silakan. Ibu bapa lain menanti-nanti berkongsian anda. Alhamdulillah saya nampak ramai juga ibu bapa baru. Terima kasih kerana menghadiri forum ini. Okey, sementara kita nak tunggu show of hand, saya share sikit parent punya forum ni adalah usaha kami untuk mendekati ibu bapa dan mengajak ibu bapa untuk share experience dalam parenting keluarga dia orang. Jadi supaya memberikan alternatif, memberikan ideas, tips, solusi untuk ibu bapa lain cuba. Sebenarnya forum ini bukanlah platform untuk saya saja atau suami yang bercakap, tapi saya jemput semua ibu bapa lain untuk berkongsi pengalaman. Sebab kadang-kadang kan kita dengar program motivasi, kita dengar pakar itu, pakar ini bercakap mengenai parenting, tapi sebenarnya tak sama dengan kita sebagai parents yang melalui sendiri benda tu. Dan kadang-kadang cara yang kita buat tak ikut pun pakar psikologi ke apa cakap. Kita buat cara kita sendiri dan benda tu berkesan, dan alhamdulillah benda tu menjadikan hubungan kita dengan anak lebih baik contohnya. Jadi yang tu yang kita nak share, kita nak dapatkan sebanyak mungkin alternatif supaya orang ibu bapa lain juga boleh cuba untuk nak face apa-apa isu lah yang diorang hadapi dalam parenting. Jadi malam ni topik dia adalah anak istimewa. Bukan kita nak kata anak istimewa ni kita nak kena bagi extra attention ataupun dia lebih special daripada anak-anak lain, tidak. Tapi apa istimewanya dia yang menyebabkan kita berbeza daripada kita yang semalam. Apa satu benda yang dia ubah kita 360 menjadi lebih baik daripada semalam. Yang tu yang kita nak bincang. So supaya ia menjadi moral support dan juga yang tu yang penting sebenarnya, moral support dan menenangkan sebenarnya, menenangkan hati kita yang kadang-kadang stres ada anak OKU sebenarnya, ada anak keluar khas, bukan main-mainnya cerita ni. So sila kadang-kadang ada. Silakan, saya masih menunggu. Angkat tangan ni.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah? Boleh saya Ponor Dayu. Boleh saya kongsi sikit? Sila. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab saya dapat join ni daripada seorang kawan, dia pun bagi link kat saya. Saya join ni sebab satu, saya nak tambah lagi ilmu yang ada berkenaan dengan anak istimewa. Okay, pertama sekali saya ada anak 5 orang. 5 orang dan anak keempat saya tu sekarang berumur 5 tahun. Dia global development delay. Okey, setakat ni dia masih lagi menjalani terapi setiap minggu. Kalau dulu terapis minta kami buat seminggu 2 kali dan ambil masa 2 jam supaya lebih lagi ada improvement. Okey, alhamdulillah saya dapat tahu anak saya ni istimewa waktu dia umur 7 bulan, dia kena sawan. Waktu tu kami tak tahu apa knowledge tentang sawan. Jadi terus di hospital kat emergency. Sekali bila buat MRI, benda lain yang jumpa. Otak sebelah kiri dia kecil. Jadi dia efek anggota kanan. Mula-mula doktor kata maybe anak kami akan cerebral palsy. Terbaring lah. Tapi doktor yang rawat anak saya tu dia sangat positif. Dia kata on terapi. Dia kata muda lagi, insyaAllah boleh baik. Kami ikut saranan tu. Mana-mana je pusat terapi kami redah. Tak kira lah kerajaan ke swasta. Duit memang jangan cakap lah. Memang macam air lah. Habis kami tak kisah. Tapi alhamdulillah umur dia 3 tahun lebih baru berjalan. Tapi sehingga sekarang dia masih belum bercakap lagi. Macam budak biasa. Dia anggota kanan dia kalau tangan dia tu macam bengkok sikit lah. Jadi sampai sekarang kalau bercakap pula dia tak respon macam budak normal. Kalau kita bagi arahan ringkas, dia tak feedback balik, dia cuma ulang apa yang kita cakap. So bagaimana anak tu Puan, bagaimana anak tu telah mengubah Puan sebagai seorang manusia? Betul memang. Apa skill yang dibagi dekat Puan? Apa skill yang dibagi dekat Puan? Satu perkara yang saya dapat daripada dia bila dia lahir, menghargai dan bersyukur. Sebab sebelum ni saya sambung study, buat master, masa memang full untuk study. Alhamdulillah dapat suami yang sangat baik. Dia boleh dikatakan 90% dia uruskan anak. Jadi setiap perkembangan anak tu saya tak dapat meneliti dengan dekat. Semuanya suami yang tahu. Kita buat benda yang wajib dekat rumah, yang untuk keperluan yang lain. Tapi bila ada Fatimah ni, bila anak saya boleh gerakkan jari pun saya menitik air mata. Cakap, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, bersyukurnya anak tu saya dapat tengok dia dengan lagi dekat perkembangan dia. Saya lebih bersyukur dan saya tengok bila anak saya boleh duduk, saya menangis. Saya cakap, ya Allah, besarnya nikmat. Kalau sebelum ni anak saya yang pertama saya tak okey. Oh, dah duduk, dah berjalan. Okay, just macam let it go. Macam proses tu macam biasa. Saya tak pernah menghargai apa yang nikmat Allah bagi. Tapi dengan adanya Fatimah, saya rasa bersyukur sangat. Ya Allah, betapa saya, terus terang saya cakap mungkin saya lalai. Sebab sebelum ni saya berjanji masa anak ketiga, dalam hati saya nak final exam, saya cakap, ya Allah, beri peluang aku lulus dengan cemerlang, lepasnya aku akan jaga anak-anakku dengan baik. Tapi rupanya memang Allah nak saya laksanakan janji saya tu pada dia dan dia kurniakan anak ni Fatimah. Allahuakbar. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Dayu. Sama. Saya setuju sangat part yang
bila ada anak yang istimewa ni kan, dia every single thing yang dia buat tu kita akan perasan tau. Hatta dia tengok muka kita pun kita perasan. Macam saya Aisyah dulu saya tunggu 2 tahun untuk dia pandang mata saya. Dia sepanjang 2 tahun itu, sebelum tu dia tak tengok muka. Kalau saya panggil ke atau saya berada di depan dia sekalipun, mata dia tak akan tengok saya. Jadi tuan-puan bayangkan apakah perasaan kita sebagai seorang ibu atau ayah, anak yang dilahirkan tidak pernah tengok mata kita directly, tidak pernah tengok muka kita. Dia akan tengok sana, dia akan tengok sini, tapi tak. Jadi kesabaran untuk saya menunggu untuk dia pandang muka saya tu, Allahu Akbar, Allah saja yang tahu. Itu belum masuk dia genggam, belum masuk dia mengeluarkan perkataan, bunyi dan sebagainya. Itu. So kita akan notice, so bila dia dapat saja benda tu, dia dah boleh genggam tangan. Orang rasa macam Masya Allah, memang it made my day lah that day. So memang celebration the whole day. Celebration. Ice cream semua keluar. Saya faham sangat. Terima kasih Boy Dayu. Terima kasih banyak-banyak. Kita mula menghargai. Menghargai benda yang kita tak perasan pun sebelum ni sebenarnya. Okay. Itu satu benda. Baik, ada siapa-siapa lagi tak? Ibu bapa yang ingin berkongsi? Silakan. Silakan. Siapa kan? Silakan. Kita minta Cik Azrul cakap lah. Dia perhati, dia tengok je daripada jauh. Okey, tunggu je time. Okey. Now is the time. Silakan. Assalamualaikum. Hello. Kenalkan. Ni kembar saya. Okey. Ni nama dia Haris Arsyad. Umur esok 18 tahun. Oh, esok. Alhamdulillah. Esok birthday dia. Birthday. Okay, Haris can go. Bye. Haris anak pertama saya daripada 5 orang. Yang lain kecil, ini paling kecil lah. Haris ni bila dilahirkan tu memang yalah anak pertama kan, memang kata ditunggu-tunggu, memang sangat ditatang penuh lah. Dan cucu utama pula tentu dalam keluarga. Physically tak ada apa. Cuma bila dia umur 5 tahun masa tu, dia ikut saya, dia bersambung belajar di Amerika Syarikat. Saya punya masters. Masa tu dia dah qualify untuk masuk sekolah. So kita hantarlah sekolah. Dan sebelum-sebelum tu dia punya perkembangan dia agak slow lah. Slow tu dari segi kami pun ikut cakap orang tua. Orang kata kalau berjalan dulu lambat cakap, tumbuh tinggi dulu lambat ini. Tu kita macam yelah. And zaman tu tak berapa pandai lagi nak guna Google apa semua ni kan. Eventually alhamdulillah bila kami ada pengalaman hands on tanpa semua ni, bila dia masukkan sekolah di sana tu ada macam tanda-tanda yang dia tak boleh duduk diam. First day di sekolah kami dah dipanggil oleh principal, Mak Saleh panggil. Dia kata anak saya lari keluar, dia pergi keluar daripada kelas, dia pergi kat gym. Sebab dia kata dia nak main basketball. Okey. Dan dia orang terpaksa letakkan seorang pembantu murid lah untuk memang station dengan dia. Okeylah, ingatkan masih lagi macam tu lah. Fast forward, bila dah balik kat sini, masuk sekolah biasa, darjah 1, darjah 2 tu, cikgu punya reflection macam anak kita teruk sangatlah, linus tegar lah masuk kita macam tu. Dan tu start to look around, Google lah, apa benda lah, carilah ilmu lah sikit apa benda semua dah. And we decide to hantar untuk terapi. Dan nak dapatkan a good doctor payah, hantar ke private. Macam Puan Ayu cakap tadi lah, duit tak usah cerita lah. And he was diagnosed dyslexia with Asperger syndrome. Dia salah satu cabang autism lah, ADHD ni. Jiwa sentiasa celaru. So kalau dengan dia tu kita kena, kalau kata Haris kita nak balik rumah nenek, sebelum kita kena beritahu setiap persinggahan kita tu supaya dia bersedia
Kalau tak memang tantrum dan sebagainya lah. Kami buat macam-macam. Okay? Sampaikan orang kata kalau dekat PPUM tu, Universiti Melaya, the best child secretaries adalah Dr. Prof. Subhash. 9 bulan tu pun 9 bulan lah nak dapatkan dan Prof. Subhash. Sekolah pula kalau kata untuk disleksia tu dekat Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II. Ada cikgu nama Datin apa nama? Nama Datin tu. Antara cikgu terbaik pendidikan khas lah. Cari panjat sana, panjat pendidikan, apa kata pejabat pendidikan dia macam-macam nak masuk. Kan dia ke sekolah tu lah. Alhamdulillah, and along the line dia progress. Orang kata terapi berkuda bagus untuk dia, bagus berkuda. Sedikit saya boleh kongsi daripada orang kata takut nak naik kuda sampailah dia join pertandingan. And he won International Horse Show, first place. Kan, at the age 11-12 tahun masa tu memang progress dia tu slow tapi inilah. Lepas-lepas tu kami pun carilah coach yang ada RDA 3. RDA tu Riding for Disabled. Level 3 punya coach datang dari Singapura pun datang lah, macam cakap lah duit lah kata. Duit boleh cari tapi anak ni seorang walaupun ada lagi 5, ada lagi 4 tapi yang kata anak istimewa ni seorang lah. Memang istimewa betul lah. Berpindah ganda sekolah kata darjah 6 pun result tak bagus, tahu kekuatan dia bukan akademik. Form 1, Form 2 masih lagi explore sampailah Form 3 kami tahu yang ada program. Okay, dia untuk share dengan beberapa lah yang mana yang ada anak apa kata disleksia ataupun apa kata autism ni, ada program untuk yang dia orang tak strong akademik, dia orang boleh program vocational. Ada program vocational. So kami pindah Kajang daripada Taman Tun, pindah Kajang. Masuk Putrajaya, pindah Kajang, duduk Kajang, cik sekolah Kajang utama sebab dia ada memang untuk MBK, murid berkeperluan khas memang ada program. Unfortunately masa tu tak ada, just a program without any persijilan. So kami work on apa benda semua tu, cikgu pun very supportive. Alhamdulillah tahun lepas she was enrolled ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Bukit Shah Alam, sangat independen, boleh duduk asrama. Progres kita banyaklah daripada seorang anak yang ni sampailah ke satu tahap yang kami macam yang cakap lah. I won't go to the detail sampai benda-benda kecil lah ni kan, tapi daripada dia tu sampai umur dia 18 esok ni terlalu banyak dia punya perkembangan tu yang kata macam ayah cakap lah, tak boleh cakap tu boleh ni lah. And what I can share, how is it affected you, Azrul? Macam mana? How has it affected you? Okay, ni nak sampai ke situ. Yang sabar-sabar semua ni memang generic lah, memang by default. Yang I would say it affect me that sebagai parents kita sanggup go extra mile untuk dia. Pergi ke satu tahap yang kadang kita tak fikir pun, gitu macam yang saya cakap tadi lah, dia dah habis RDA tu sampai darjah 6, so dia dah habis dekat sekolah. So untuk continue dia punya tu kena cikgu sendiri lah. So this particular coach came from Singapore. Dia orang Malaysia tapi kerja kat Singapore. Weekend dia balik. So memang cari dia, this one particular person, sebab kononnya dia the best coach dalam ni lah untuk kuda. Bukan untuk pertandingan tapi untuk development dia. Alhamdulillah lah, daripada tu you can ride independently apa benda semualah. So dia coach tu daripada apa nama base dekat Mines dia pergi apa kata Denai Alam pergi, walaupun rumah dekat belah sini Kajang kan, ke mana dia pergi ikut anak punya development pun dia betul lah cakap. What it affect us is we are willing to go extra mile, anything for him. Itulah apa dia nak, apa dia minat, dia suka. Sekarang ni vocational, he's doing desktop publishing untuk sijil kemahiran, which is a good program. Kalau tuan-tuan perempuan nak ni, saya maybe in a different forum, maybe saya boleh kongsikan
untuk anak yang dah masuk sekolah menengah ni lah, how can you alihkan dia punya dunia akademik kepada kemahiran lah. That I mean, I've been doing talk about this also outside, people panggil untuk kongsi pengalaman, saya pergi dan berkongsi lah. Tu boleh cerita session lain. Macam mana? Dah jadi specialist tu. Tak adalah specialist. Kadang-kadang ada juga strangers call macam, Cik Azrul, saya dapat nombor ni daripada cikgu sekian-sekian sebab macam mana nak masuk True. sekolah pendidikan khas, macam mana nak daftar lah, macam mana dapat kat OKU lah, apa semua. Those things lah. Good for you. Zan. Terima Thank you kasih very banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kesanggupan ibu bapa, Kesanggupan kita memang tak jangkau akal, Rizal. I mean, pengalaman Rizal tengok Rohaya macam mana she study tentang Aisyah punya condition, sampaikan bila kami jumpa specialist, habis tu specialist kata, oh anak kamu gini, and then Rohaya kata no. Rohaya said no, based on my reading, no. And then bila buat the test and the result came a few weeks later, Rohaya yang betul. So kesanggupan untuk mencari ilmu, kesanggupan untuk mencari duit, kesanggupan untuk mencari guru untuk anak-anak kita, it is a big wow. It is a big wow. Yang saya sekarang mendengarnya memotivasikan saya untuk to do better. Terima kasih Azrul. Terima kasih Cik Azrul. Part yang study tu kan, okay, ceritanya sebab Aisyah ni condition dia di Malaysia tak banyak kes Credusha ni sebenarnya. Jadi bila tidak ada banyak kes, maksudnya kajian tak dijalankan banyak on that topic yet. So saya terpaksa baca research orang luar, US, UK yang memang dah ada cases yang macam ni. In fact bila saya join international group Facebook, baru ada ibu bapa yang ramai untuk sebagai moral support. Cari-cari dalam Malaysia masa 4 tahun 5 tahun sudah memang susah nak jumpa. Dan bila benda tu baru, kes itu adalah rare, kita kena usaha lebih sikit untuk faham apa sebenarnya condition dia ni sebenarnya. Because you can never expect dia punya behavior macam mana sebab tak ada study lagi pasal that particular condition. So kalau ada pun based on experience parents yang ada anak yang macam tu, diorang kumpulkan the studies, diorang interview all these parents dan simpan data daripada segi itu. Maksudnya bila dia sampai usia sekian-sekian, dia punya spektrum dia di mana, sama ada dia severe ke, dia mild ke, dia medium, and then apa signs yang dia tunjukkan pada usia begini dengan spektrum yang macam ni. So jadi kita ibu bapa yang baru dapat anak yang macam ni, yang tak ada apa-apa resource lagi kan, tak ada kajian apa ni, kita bergantung kepada data yang diberi oleh ibu bapa lain ni. Jadi memang you tak boleh expect. And then kadang-kadang anak yang mempunyai condition yang sama, mungkin juga pada usia yang sama tu dia punya perihal, dia punya behavior lain sebenarnya daripada anak yang tadi, yang kononnya katakanlah 3 tahun tak boleh bercakap langsung, tak boleh, orang kata terbaring saja kan. Tapi ada anak yang 3 tahun dah boleh meniarap, cuma tak boleh buat bunyi contohnya. At the same time it cannot be juga standard sebenarnya, because sometimes tak jadi lain. Mungkin anak you terbaring juga saja ke, ataupun anak you develop benda lain, skill lain, tapi anak yang lain tadi tak develop. Jadi dia macam berbagai-bagai. So memang kaji tu satu, sendiri kena cari resource tu satu, at the same time memang tawakallah lah sebenarnya, memang itulah. Kita apa yang Allah bagi tu terima pada masa tu dan redha dan carry on sahaja. Because memang unexpected, benda tu you tak boleh expect dapat yang macam mana. Jadi itu daripada segi inilah. Jadi satu benda yang satu skill yang saya rasa saya dapat juga adalah resourceful. Being resourceful ni maksudnya macam tadi Cik Azrul kongsi, going extra mile kan, cari education, cari terapis yang bagus, cari benda-benda yang macam tu lah. So in another way tu, being resourceful lah kiranya tu. Kita nak mencari maklumat macam mana. Kita mula jadi pandai Google dan sebagainya, kita mula pandai pergi cari kat mana pusat terapi yang terbaik, yang terdekat dan sebagainya. Kita mula ada that skill tau, untuk mencari tu, to dig tu. So cari jalan, cari duit dan sebagainya. Itu satu benda.
resourcefulness tu. Rohaya, kira Yes, kajian tu kira macam living, apa kata, kajian yang memang macam ongoing lah ya, sebab Yeah, ongoing, yes. Yes, it's ongoing. It's still ongoing. So it's there's no always like, updated and yes, boleh correct. jadi. Yes, correct. Dia tak ada satu macam final. Contoh macam dalam kes CP ya, cerebral palsy, it is at least not saying that it's conclusive, tapi at least CP ni dia widely studied dah, sebab memang dah ada kes tu, dan kes tu banyak dan dah lama, maksudnya dah banyak researchers, banyak scientists yang dah kaji and whatnot. So untuk kes-kes yang baru ni memang mencabar sebab dia studies tak banyak. So even, sebab tu yang masa bila pergi hospital jumpa the specialist tu, dia pun bila dia dapat kes tu, doktor pediatrician di KPJ masa tu dia demam kan, saya bawa pergi jumpa whatnot. First time dia tengok Aisyah, dia kata dia tanya condition apa, dan nak cerita and whatnot. Dia kata saya nak komen banyak pun tak boleh sebab saya sendiri pun tak belajar this particular subject because it's rare kan. So saya sendiri tak ada orang kata apa, ilmu daripada segi tu. So bila pergi jumpa untuk nak conclude dia ni ada apa sebenarnya, dia ada apa, condition apa sebenarnya, itu pun datang beza pendapat yang saya kata tu, sebab masa pergi dekat dia tu, dia teka sindrom apa saya tak ingat dah apa nama, tapi bukan sindrom Cri du Chat ni lah. Tapi disebabkan saya dah baca, saya dah kaji, saya kata dan hati ibu, tu lagi satu, insting mothers kan, we know. So saya rasa dia ni sebenarnya Cri du Chat. Bila pergi dia kata tak lepas keluar the genetic punya test, the result chromosome count dan semua, memang betul apa yang saya teka tu, it is Cri du Chat. So there's another part lagi lah yang saya rasa macam another thing is, jangan percaya sangat doktor cakap apa. Kami bukan based on experience saya. vaksin. Suka ayah punya part bila sebut pasal mothers punya insting. Betul. Bukan nak kata tak percaya doktor tu, ni kita tak persoalkan dia punya pendidikan dia. Tak. Ni maksud saya, kadang-kadang satu mothers punya insting tu sebenarnya betul tau, sebab itu yang Allah anugerahkan kepada kita kan. Dan lagi satu, doctors ni they will tell you based on their studies, based on what they know, based on data, statistik dan sebagainya. Contohnya bila dia tengok je anak you ada sindrom sekian-sekian, dia akan kata selalunya budak-budak macam ni, minta maaf cakap, umur 12 tahun will pass away, akan meninggal. Sebab banyak komplikasi dan sebagainya. Pantang saya dengan okey. Dan ada juga yang akan cakap, anak yang macam ni, saya minta maaf, dia tak akan berjalan sampai bila-bila. Pernah kan kita akan dapat that particular response tau from doctors, some of the doctors ya. So to me, don't believe it, because masa saya berada dalam international Facebook group untuk Cri du Chat tu, ada ramai sangat parents yang bila pergi dekat doktor, bila pergi kat specialist kata anak you tak boleh bercakap, anak you tak boleh berjalan. Tapi Allah punya kuasa kan, tidak berlaku sebegitu. Memang dia tak berjalan, tapi by the time dia umur 40 tahun, ada satu kes umur dia 40 tahun baru dia boleh berjalan. Dan dia punya lifespan tu sebenarnya pun doktor dah kata dah, you tu I tak target lama, dalam 7-8 tahun you kena get ready. But tak, alhamdulillah Allah panjangkan usia dia sampai umur 40 tahun. Tapi perkembangan tu lambat. But the thing is, kita bukan letak harap pada doktor, kita letak harap pada Allah. Jadi kalau Allah nak bagi, dia akan bagi. Itu satu benda. How much do you listen to your heart? I mean, parents yang ada kat sini, how much do you really? Satu example yang kami boleh bagi ialah antara simptom yang Aisyah lalui ialah jantung dia berlubang. And oleh kerana jantung yang berlubang tu agak kecil, so doktor bagi antara benda ialah ubat yang dimakan secara oral. And pada waktu kami bagi Aisyah tu liquid tu agaknya pekat sangat, kerana Aisyah antara benda yang dia juga ada ialah dia punya larynx ni agak small, so bila baby makan ubat yang pekat, it will tend to choke her. So what we did, berdasarkan kepada intuition Rohaya, ialah let's stop this ubat. Let's not do this ubat. Let's do something else. And we discussed. Rohaya and Rohaya said she feels that this we can do away with this ubat. And I agree.
So agak setahun lah, we stop the ubat. Sehingga satu hari when we go to Scan, dia buat ECG jantung dia, echocardiogram tu. Yes. Lubang tu semakin lama semakin kecil. And then doctor was saying, ubat ni nampaknya berkesan. Habis tu kami bersalah tau nak bagi tahu doktor ni. Sebenarnya setahun kami tak bagi ubat. Saya nak jumpa doktor untuk scan tu berdebar ni sebab saya mesti dia akan tanya, okay, so macam mana kita nak increase dose ke macam mana? Jadi saya dah prepare macam mana aku nak cakap ni. Doktor tu pula baik. So saya tak sampai hati. So saya kena bagi tahu juga, doktor, saya minta maaf. So saya nak bagi tahu benda yang sebenarnya. Saya dah setahun lebih saya tak bagi ubat tu kat dia. So doktor terkejut. Lepas tu doktor kata, oh ya ke? Dia kata, okey. Tapi tak apalah, dia kata saya nampak ada perubahan dekat jantung, saiz jantung berlubang tu dah makin mengecil. Okey, tak apalah. If you sebenarnya tak boleh macam ni. Dia kata sebab kalau jadi apa-apa, saya dipertanggungjawabkan sebab saya yang prescribe ubat tu. Jadi jadi kita tak apa, kalau macam tu tak apa, terima kasih bagi tahu, kita stop lah. You dia totally lepaskan pada saya. Kira masa saya buat keputusan untuk tak bagi ubat tu pun memang betul-betul macam saya cakap tadi lah, memang tawakallah lah, sebab saya tak tahu apa efek dia kan. Tapi naluri saya kata insya-Allah without that ubat sebenarnya dia boleh survive. Sebab ubat tu dia ada kesan macam-macam. Dia akan constipate dia lagi teruk. Dan dia sendiri tak boleh telan ubat tu. Dah lah satu dos kena bagi banyak, 3 kali sehari, dan dia tak boleh telan. Jadi macam seksa sangat. Every time saya nak suap dia makan ubat tu seksa. Alright, so let's tanya ibu bapa sini. How much do you listen to your heart? Have you had that kind of experience? Ada tak experience macam tu? And then buat keputusan untuk jangan dengan doktor sangat. Based on instinct lah, based on instinct you. Ada tak? Macam insya-Allah this will work. Sila kongsikan. Ada tak? Kami ni kadang-kadang banyak sangat bercakap. Sama-sama. Ya, Liza. Ya, sila. Okay. Saya nak share experience saya, tapi saya tak ada anak istimewa. Boleh ke? Okay. Boleh. Terima kasih sebab berada dalam forum. Sebab sila Poliza. Nampak tak saya gelap dalam kereta? Okay, dulu saya belajar masak, and then macam boring, tak ada life masak tu, pergi kat hotel, balik keluar malam, balik pun malam, so nak cari kerja lain. So saya pergi interview Cikgu Tadika, and then dapat Cikgu Tadika tu. Okay, so tak ada experience ajar budak-budak ni. Okay, tiba-tiba dapat satu kelas tu ada seorang special needs children, ada seorang special need. So saya sebab tak ada experience, so tak tahu macam mana nak handle budak-budak anak istimewa ni. So saya stress sangat sampai saya rasa okay, lepas ni 1 bulan je aku kerja, lepas tu aku nak berhenti dah, tak nak kerja sini dah, tak nak. Lepas tu lepas tu saya nampak anak istimewa ni dia punya progress tau. Dia boleh buat ni, dia boleh buat tu, dia dah boleh buat. So cakap, wow, saya yang ajar tu, saya yang buat, saya yang ajar dia, yang saya yang boleh. So saya macam okay, maknanya apa yang saya buat ni betul lah. Macam saya rasa happy sebab saya ada dalam kelas tu, saya nampak dia punya progress semua tu. So saya stay sampai 8 tahun saya stay kat Tadika tu. So dengan parents cakap, okay, thank you Teacher Liza semua tu, sampai ada parents macam, saya request nak dengan kelas Teacher Liza. Saya request nak dengan kelas Teacher Liza. Macam wow, okay, so bangganya saya kan. So macam apa yang saya belajar, saya benda-benda baru. Daripada tukang masak, saya belajar macam mana nak handle kids, macam mana nak handle, walaupun tak adalah, bukan semua dalam kelas tu special needs kan, tapi saya tahulah sikit-sikit kan, belajar macam mana handle budak yang special needs tu. Saya lebih, bila orang yang ada special needs, saya lebih rasa macam, dia bukan salah parents tu, bukan salah budak tu. Saya lebih rasa macam, apa orang kata, faham lah kot perkataan dia. So macam bila parents tu dia macam struggle nak handle budak tu dekat luar, so saya faham apa perasaan parents tu kan. So saya lebih rasa macam saya pernah menghadapinya macam tu. Itu experience saya lah untuk lebih memahami budak-budak macam ni, yang parents yang ada special needs ni, walaupun itulah, itu je experience saya. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. You reminded me when I had the opportunity to buat program untuk Paralympic punya team.
Oh, dan di situ ada orang yang atas wheelchair, orang buta, orang peka, macam-macam orang dalam dewan tu. So, oleh kerana saya pun macam Liza tu, saya tak pernah ada pengalaman buat program dengan orang kurang upaya. So saya tanya, ada seorang kawan ni yang ada, dia buta. So saya tanya dia, kerana dia seorang trainer yang mengajar orang buta yang lain macam mana nak buat massage. So saya tanya dia, macam mana kita nak mengajar orang kurang upaya ni, apa dia punya kelainan upaya, macam mana kita nak manage mereka kan. So dia, nasihat dia Liza kepada saya ialah jangan kesian. Kita ni yang kononnya sempurnanya, kononnya bila kita tengok orang yang lain daripada kita kesian kan. So dia kata jangan kesian. Kenapa? Kalau kita kesian dengan mereka, dia akan panjat kepala you. Betul, memang betul. At the start of my program dengan mereka tu, I dengan nada kesian dia, dia kacaunya kita. So then I said, okay, no more kesian with you. I'm going to do this program. Gerak macam ni, kita buat satu activity traffic jam. Anda kena gerak. Kalau tak reti gerak, ngesot. And it worked. And it worked, So ini soalan saya kepada ibu bapa sekarang, terutamanya ibu bapa yang ada anak-anak istimewa. Did you have that kind of feeling juga? Jangan kesian. Kerana kalau kita kesian, kita breakdown. Dan kita akan pamper dia sampai habis. Did you have that kind of scenario? Tuan-tuan dan puan, sila respon ke saya. Ada. Kalau kita kesian, macam anak pertama saya itulah, dia akan develop dia panggil apa, manipulative behavior. Dia tahu kita kesian kat dia, nanti dia naik kepala macam itulah. So anak pertama saya tu berapa bulan terapi dekat klinik baru dapat buang perangai manipulative behavior tu lah. Yang tadi pasal insting tadi tu, saya teringat lah waktu umur dia 4 tahun tu. So, saya banyak spend masa dengan anak saya tu, perasan lah macam there's something wrong with her, macam she's not normal like other kids kan. Right. Tapi sebab tak follow that instinct, dia macam dia receive the help tu lambat. Kerana lepas umur 8 tahun tu baru dapat proper diagnosis, baru dapat pergi terapi, dapat pindah PPKI. So for daripada umur yang, if I followed my instinct kan, 4 tahun tu bawa ke klinik, diagnosis betul-betul, jumpa pakar, maybe dia dah macam masuk sekolah dari satu tu dia tak macam siapa, dia kena bully tau waktu masuk dari satu tu, disebabkan kelainan dia tu. Dan dia menangis tak nak pergi sekolah. Yang she shouldn't go through all that lah. True. So bila fikir balik, macam if you feel something wrong, memang even kalau doktor bagi ubat kan, dia prescribe ubat pun kita argue kalau kita rasa macam ubat ni tak betul, macam I don't think that's the, macam kita cakap kalau doktor dia cakap lah, sebab saya yang perhati dia kat rumah. Saya cerita doktor bagi opinion. Saya boleh disagree dengan doktor. Alhamdulillah so far doktor okey lah. Macam kita argue dengan dia pun dia macam very supportive lah doktor. Good point. Thank you Sayuti. Terima kasih. Thank you Cik Sayuti. Tuan-tuan puan yang lain tentang soalan Liza, kesian Azrul. Bab kesian is one thing lah, something yang kalau boleh kita elakkan, especially those anak yang I would say yang high functional maksud dia boleh mungkin boleh berfikir, boleh react apa gitu kan, sebab dia orang faham. Dia orang ni seolah-olah bila ada somebody else masuk tu dalam bilik ataupun dalam rumah tu, ataupun dia pergi ke satu tempat lain yang orang ada macam pandangan lain pada dia boleh rasa macam ada orang tu pandang negatif pada dia dan dia akan retaliate. So instead of
apa kata kesian. I mean, we should treat them biasa. In fact, macam saya bila Haris tu dia dah nampak agak mature sikit lah. Dia introduce chores pada dia. Introduce kerja rumah. Kan? So dia, you're a big boy. So you are in charge of this. Kata kan. Benda paling simple contohnya, sebelum nak keluar rumah, nah kunci kereta, pergi start kereta. Dia memang habis hati lah masa tu dia mula. Bagi tahu adik-adik dia kata, ayah bagi start kereta ni. Big responsibility. Budak kecil tak boleh buat ni kata. So, I mean, as for him, I do that lah kan. And in fact, kalau saya boleh share dekat sekolah, PPKI di peringkat sekolah rendah, macam di taman tu selain pada dia orang ajar dalam kelas apa benda, semua dia ada mengajar macam survival tau. Survival tu maksud dia basic need. Dia orang kata okay, minggu ni dia ada satu program pergi Giant Kota Damansara katanya. Bawa budak-budak ni pergi. So you have 20 ringgit each. Go apa benda you nak beli, buy anything within that 20 ringgit. Right. So dia number one dia kena belajar mengira, dan dia applied on the mathematics dia belajar. Nombor dua dia belajar mengurus diri lah. So dia pergi membeli. Dia kata dia nak beli komik belilah, nak beli coklat belilah. That's the time yang apa yang mak ayah tak bagi beli dia boleh belilah. Tapi within that 20 ringgit dia spend. Cikgu pun bagi tahu mak ayah jangan bagi lebih. Kalau bagi lebih pingsan mak ayah. Okay, Rizal. Yeah, thank you Azrul. Thank you. You know when baby Aisyah came along, I didn't have the ketabahan Sayuti dengan Azrul ni. You know, because to me baby Aisyah to me was very fragile. So kalau anak-anak yang dulu-dulu Afifi dan Umar, I boleh tukar pampers, you know, tak ada masalah, you know. But when it came to baby Aisyah, it took me a long time. To do what I was doing, because I always nampak Aisyah tu sebagai fragile. In fact, sampai ke hari ni, still baby Aisyah to me, walaupun Roya dah kata dia dah 4 tahun dah. To me, she will always be baby Aisyah to me. So I need to learn ketabahan Sayuti dengan Azrul ni, you know, untuk adanya kesian tapi kontrol kesian tu depan anak. Alright, tuan-tuan puan, kita dah sampai pukul 10.08. Sekiranya tuan-tuan puan ada soalan nak tanya, inilah masanya. Ya, tentang apa-apa pun. Ada yang nak share ke atau ada soalan nak tanya, silakan. Puan, sekejap apa nama dia, Puan sekejap. Malu nak tanya soalan, hilang peluang. Kerana di sini ibu bapa belaka, ya. Ada orang bujang macam Hidayat tu, dia ada kat sini. Tapi Hidayat anak saudara ramai tak apa. Dia dah ada anak saudara ramai, so dia ada pengalaman juga. So tuan-tuan puan, sekiranya ada soalan, inilah masanya. Sabar ya. Tak ada soalan, Rizal. Yeah. Maybe I just want to share. Can you hear me? Yes, can hear. Can you hear me clear? Okay. Yes. I don't have children of my own yang apa ni special, but I do have friends yang ada anak yang special and things like that, and I used to like go to them and then just like hug them and just like pet them and things like that. And memang tak pernah piti, but I have volunteered for apa ni Autism Association dekat Johor. Sometimes I lead kadang they have events and then I lead an aerobic session for them, including the autisms and also the parents. So it is quite challenging, but I normally will cater to the autism first. So I'll do very easy movement and make it exciting and things like that. Kadang-kadang I even have some of them coming up on stage to me, and I'll just hug them and just put them at the side and just show them the movement, and they some enjoy, and after that they will just hold me and like asking for hugs and things like that. So I'm just sharing what I volunteered for special people. That's all. Thank you. And I think they deserve love. They want, macam Rizal cakap tadi, they don't ask for kesian. They ask for love, they ask for attention. Yeah.
Okay, me as an outsider lah macam tu. Thanks. Alhamdulillah, thank you. Kita berharap sangat apa orang-orang di luar sana kan umum lah, general kan boleh ada sifat yang macam Kak Sabaria, ada sifat macam Puan Liza yang cuba untuk memahami anak-anak yang istimewa ni, sebab tak semua orang yang faham kan. Sebab dulu ada satu kes yang sampai jadi viral, budak tu ada autism, dia pergi hak random people lah, dan benda tu jadi isu, sampai kena buat report polis dan sebagainya. Sebenarnya orang tu tak faham anak tadi tu memang ada isu sebenarnya macam tu, sensitive issues ni dan sebagainya. Jadi untuk orang luar tu nak kena education tu, jadi kita sebagai parents, forum macam ni contohnya, salah satu contoh yang boleh educate lah orang-orang di luar sana apa yang kita lalui sebenarnya. Bukan minta dia orang nak fokus ke apa ke tak, just to respect and just to understand and just to accept that there are some people yang different sebenarnya dengan kita. Itu. That's a good point yang Kak Sabaria mention tadi. It's not about kesian, it's about showing love. Showing love, yeah, yes. And that's a big thing, Kak Sabaria. Good point there. Very good. Thank you very much. Show empathy, not sympathy. Yeah, yes, there you go. Correct. Empathy, not sympathy. Betul. True. Terima kasih Azrul. Betul. Dan anak-anak yang istimewa ni memanglah bab love tu, itu one thing. Another thing, it comes after sabar, memang kena bagi banyak kasih sayang sebenarnya. Dan kasih sayang tu sebenarnya kena the whole family, bukan ibu ayah saja, tapi kena educate juga anak-anak yang lain yang normal, abang kakak dia ke atau adik dia, untuk menyayangi anak istimewa tadi tu, dan anggap dia sama je macam dia orang sendiri, but at the same time show love, because walaupun tak bermakna dia tak tengok muka kita sebenarnya, dia tak ada perasaan, tak adalah dia tak boleh rasa apa sentuhan kita, tak. Allah bagi setiap makhluk mesti ada rasa cinta dalam hati, mesti ada. Jadi nak kena tunjukkan dekat anak-anak ni. Dan bagi saya, pengalaman saya sendiri yang saya nampak, diri saya dan juga kawan-kawan saya yang lain yang ada anak istimewa ni, kasih sayang tu memang on different level lah. And when you show it, you sabar dengan dia, you bagi kasih sayang yang banyak, insyaAllah dia grow lebih cepat. Saya itu yang pemerhatian saya lah, dia grow cepat, bukan daripada segi masa, tapi daripada segi dia lebih mudah faham apa yang kita nak sampaikan. Dia orang kata apa, membesar dalam keadaan yang sihat, sihat mentally dan physically. Dia lebih mudah untuk diuruskan berbanding kalau kita, sebab there are some parents out there tuan-puan, bila dapat anak istimewa, dia berbeza daripada ibu bapa hebat yang dekat sini ni. Dia banyak mengeluh, banyak mempersoalkan kenapa Allah bagi kat aku anak yang macam ni. So kita sebab salah satu sebab saya bawa topik malam ni anak istimewa tu adalah disebabkan itu, sebab saya nak bawa tuan-puan tengok perspektif apa istimewa dia yang mengubah kita 360. Yang tu ceritanya. Tak nak buang benda-benda yang negatif tu semua. Sebab ada ibu bapa yang macam tu, dan kesian tuan-puan bila ada rasa macam tu, dengan stres bekerjanya, dengan tak fahamnya dan whatnot, efek dia pada diri ibu bapa tu sendiri, dan juga anak istimewa tadi dan adik-beradik yang lain. Yang tu yang kita tak nak. So kita nak keluarga yang tenang-tenang sahaja. Kita ada satu soalan. Kita ada satu soalan. Puan Ketua ni, kejap. Saya. Okay. Saya nak bertanya, sekiranya seorang ibu mempunyai anak special need, dia tahu anak dia need time untuk sama tahap dengan kakak dan adik, tapi always berkata negatif tentang anaknya yang special needs ni, even kepada guru, malah di hadapan anaknya itu. Bagaimana seorang guru nak berhadapan dengan ibu yang sebegini? Okay. Perspektif guru. Okay. Anak special ni, dia tahu anak dia need time sama tahap, tapi always berkata negatif. Okay, interesting ni guru dia aware benda tu, tapi si ibu atau bapa tu pula yang nampak rendah anak dia yang special need ni, nampak macam itulah macam saya mention tadi lah, ada yang ibu bapa yang macam tu kan, macam rasa macam anak tu menyusahkan lah, kenapa macam lambat lah, dia ni memang macam ni lah, lembab dan sebagainya. Jadi nak macam mana nak buat. Okay. Dan ada juga yang saya respon dulu yang ni. Boleh. Saya nak bagi satu contoh yang saya ni kepada mereka yang belum kenal saya ni banyak buat program dengan siapa-siapa pun, dengan orang korporat, dengan anak-anak.
ada sekali saya pernah buat program dengan anak-anak dan pada awal program saya berdiri kat belakang untuk tengok anak-anak ni masuk duduk di tempat duduk. So ada seorang budak ni masuk dan dia duduk dan ayah dia datang jumpa saya. Kata, "Cik ni penceramah ke?" "Ya." So dia kata, "Cik tolong tengok anak saya ni dia slow sikit lah." So saya kata, "Mana anak tu yang duduk kat depan tu?" So saya kata, "Cik, dalam dia slow-slow tu, cik boleh tengok tak? Dia duduk depan." Nombor satu, dia pergi duduk depan. Nombor dua, dia dah mula bersembang dengan kawan sebelah. So si ayah ni dia kata, ya, dia bersembang dengan kawan sebelah. So ayah dia pula was surprised. So I kata, "Cik, siapa yang kata anak cik ni slow? Cikgu cakap." So saya kata, "Tengok cik kena tengok sendiri lah. Dan bila siapa-siapa pun cakap apa mereka cakap, kadang-kadang cikgu ni pun tak faham kadang-kadang tu. So kita kena tengok sendiri." Ya. So untuk kepada tuan yang Haznizom tadi yang bertanya, kita sebagai guru yang berhadapan dengan ibu bapa yang nampak negatif kepada anaknya, kita nak kena bantu ibu bapa tu untuk melihat benda-benda yang baik pada anak tu. Kerana dalam seharian, duduk serumah, yang dia nampak negatif sampai ia mengkelabui, menutupi semua kebaikan yang ada pada anak tu. So kita yang sebagai guru ni bila dapatlah berjumpa dengan ibu dan ayahnya tu, always tell the good things, always point out the good things, always bila ibu dia cakap, kita counter dengan benda yang baik. Oh, tengok anak tu dia boleh diam dalam kelas, dia boleh pakai baju dia sendiri. Whatever kita sebagai guru nampak anak tu walaupun buat, sikit dan kecil. Point out. Itu yang Tuhan Haznizom boleh buatlah usaha daripada Tuhan Haznizom. Sebab kadang-kadang parents ni memang dia tak nampak, parents yang ada anak OKU ni ada yang tak nampak. Dia sebab on daily basis dia go through banyak cabaran kan. So lama-lama tu dia dah memang tepu. Dia dah tepu. So dia dah tak nampak dah benda kecil tu. Jadi bantu tunjukkan. Kita nak bantu tunjuk apa? Kita nak bantu puan. Minta maaf puan. Kita nak bantu ibu bapa ni untuk syukur sebenarnya, dan kita nak bawa ibu bapa tu tak adalah nak direct kata puan ni patut bersyukur nak ada anak. Itu direct tu. Kita nak bantu supaya ibu bapa ni mula perasan iyalah, lama kelamaan dia mula rasa bersyukur. Dengan dia berasa bersyukur tu barulah adanya kasih sayang dia terhadap anak tu, baru dia mula nampak anak tu lain, bukan benda yang menjadi masalah. Itu pandangan saya. Tuan perempuan yang lain nak bantu memberi idea. Rizal, Azrul nak tambah sikit boleh? Boleh. Sila. Okay, daripada apa yang Rizal sebut tadi betul. Bila kita sebut pasal bersyukur tu, first and foremost apa yang Puan Hasni tadi dia sebut nama dia Puan Hasni tadi kan. Puan Hasni sebut tadi tu bunyi dia macam parents tu dah terima. Bukan dia dah terima, parents tu dah acknowledge yang anak tu memang anak istimewa. Cuma daripada apa reaksi parents tu, nampaknya parents tu belum boleh menerima yang anak dia ada keistimewaan tersebut. So betul, as correctly pointed out by Rohaya, by Rizal tadi, kita boleh bantu diorang untuk point out strength. Kat sekolah anak ni hari ni dia tolong cikgu, dia telah buat begini, dia telah buat macam ni. So tell good things supaya parents ni tahu walaupun anak dia ada kekurangan berbandingkan adik-beradik yang lain, anak dia juga ada kekuatan yang lain yang boleh, supaya pelan-pelan, benda ni ambil masa sebab dia bukan satu proses yang boleh berubah dalam seminggu dua. Benda ni melibatkan mindset penerimaan orang. In fact dalam keluarga sendiri pun mak ayah, our parents, atuk nenek
pada ni bila tengok cucu dia lain pun ambil masa untuk terima yang cucu dia lain. Ya. Betul. Ini kan pula Orang luar. macam dalam cerita Puan Hasni tadi kata dia dah ada abang, ada kakak, ni anak yang bawah. Ya, betul. Jadi dia dah ada benchmark. Kita bantu dia lah untuk dapatkan syukur tu lah. Setuju. Setuju. Ya, betul. Dan satu lagi, Terima kasih, Azrul. ya, terima kasih Cik Azrul. Okey, lagi satu kan, lebih cantik. Lebih cantik. Kita point out kepada mak ayah tu satu. Sekiranya anak tu ada kat situ, point out dekat dia juga. Point out dekat dia juga. Sebab apa tahu? Macam saya kata tadi lah, walaupun anak tu dia kelainan upaya macam mana sekalipun, pasti hati tu dia ada perasaan. Jadi jangan kita anggap dia tak faham apa yang adult cakap. Apa yang adult point out pasal dia ke, jangan kita anggap dia tak faham. Sebenarnya kita tak tahu, dia sebenarnya memahami walaupun bukan daripada segi kata, tapi dia pasti faham body language, tone yang digunakan, yang dia dengar dan sebagainya. Dia boleh interpret benda tu dalam kepala dia sendiri. Jadi kita kena hormat anak yang ada di situ juga. Bila point out dekat ibu bapa, puan tadi dekat dalam kelas dia buat sekian-sekian macam ni. Lepas tu cakap, baguslah abang buat macam ni tadi, abang kemas buku tadi. Jadi kan benda tu mendatangkan encouragement tau bagi si anak tu juga untuk buat lebih lagi. Dia dah dengar dah mak dia kata macam-macam, aku ni lembab lah, aku ni slow learner apa. Tapi at the same time, cikgu tu dah tolong cover kat atas. Dia dah delete dah yang dulu punya yang mak dia kata tu. Oh, cikgu kata aku bagus, kita apa. Dia peganglah yang baik. InsyaAllah, hopefully-nya macam tu. So kita ingat pada anak tu juga, bagi tahu ke anak tu juga, bukan kepada ibu bapa saja. Baik, Puan Raudah. Sama-sama, siapa tu? Okey. Puan Raudah, Puan Raudah ada soalan, anak saya Down syndrome Down. Okey. Tidak sekolahkan bersama dengan anak Down syndrome. Dan disekolahkan bersama anak-anak yang bermasalah pembelajaran. Okey. Masalah dia tertinggal dari kawan-kawan lain, tak minat dan tak pandai pegang pensel, sering mengelak homework macam mana nak buat. Okey. Ada ibu bapa nak respon kepada Puan Raudah? Boleh bagi ideas ke? Anak saya Suhad ni dia still tak boleh bercakap. Dia basically dia tak bercakap lagi lah kan. Tak faham bahasa. Tapi dia masuk PPKI dan duduk dalam kelas yang berbagai macam-macam level. Ada budak lain dah boleh bercakap lah. Dan selalunya bila saya hantar dia ke kelas, saya nampak kawan-kawan dia tu tolong jaga dia. Sebab dia akan aku menjerit lah atau buat something yang macam sekarang ni PDPR kan, jadi cikgu dia bagilah assignment, dia bagi assignment itulah membaca, menulis, even the simplest of gerakkan badan, flip your hand. So cikgu dia pun hantar WhatsApp lah tanya kan, Suhad macam mana, ada buat ke tak? Saya cakap lah macam tu lah cikgu. Kita bagi dia telefon, cikgu suruh tengok video, kita bagi dia telefon, dia bawa lagi telefon tu, buka dia punya buka apa yang dia nak tengok. Suruh baca buku, kita pun tunjuk kertas dia, koyakkan. Jadi tak apalah cikgu, biarlah dia hidup dalam dunia dia, kat rumah ni asalkan dia besar dengan baik lah. Saya bukan nak kata give up, tapi memang level dia setakat ni waktu tu kat situ je. Memang akademik tu memang tak boleh. And kadang-kadang surprise jugalah sebab sekolah sanggup terima dia masuk PPKI kan, walaupun dia macam tu. Tak apalah kalau dia ketinggalan, tak apa. Kalau PPKI ni dia ikut level dia. Kadang-kadang duduk darjah 1 tu dia dah 8 tahun still dalam darjah 1 lagi. So jangan risau. Biar dia belajar ikut kemampuan dia dan yang penting dia seronok. Dia kalau dapat pergi sekolah dia seronok. Sekarang ni dia pergi sekolah pun nampak dia seronok, peluk dia punya pembantu murid, peluk cikgu dia. Ambil pun alhamdulillah lah, cikgu very supportive. Kalau cikgu Suhad ni. Last year lah waktu first PKP tu, balik PKP dia jadi agresif sangat, so kita start dengan ubat. Tengahan rehat, telefon kena pergi ambil macam tu.
Thank you Sayuti. Baik, terima kasih. Saya nak respon dua cara kepada Puan Rauda. Nombor satu ialah saya pun saya dengan Rohaya lah, kami antara benda yang kami belajar dengan baby Aisyah kita ni ialah stop comparing with your other children. You know, I mean that was the biggest mistake yang saya dengan Rohaya did awal-awal, you know. Kenapa anak ni tak pusing lagi? you know, kerana anak-anak yang lain waktu-waktu ni dia dah pusing dah, you know, contohnya lah, you know, waktu-waktu ni dia dah mula grab. So bila kita kata dia ketinggalan, maksudnya kita dah mula compare anak kita ni dengan anak orang lain, ya. Atau dengan adik-beradik sendiri lah. Atau dengan adik-beradik sendiri. So cadangan kami ialah stop comparing. I mean, satu benda yang satu mantra lah Puan Rauda ya, kami ni yang kami ada ialah Aisyah will take her time. Aisyah will take her time. Itu mantra kami. You know, Aisyah will have her own time. And then terbukti. Ya, Puan Rauda terbukti sangat-sangat dengan kami dan baby Aisyah lah, you know. Pasal tu setiap satu benda baby Aisyah buat baru, ya, bersuara ke, gerak ke, pandang kami ke, kami celebrate macam nak rak, you know? Because she did take her time. And dia menuju ke arah tu. Ya. So cadangan nombor satu kami ialah dari saya ialah stop comparing. Ya. Anak tu will have their own time. They will decide on the time. Kenapa mereka they decide? Kerana mereka special. They're not like everybody else. So in fact antara anak-anak special yang lain-lain pun dia special untuk kita. So she or he will take their time. Okay, itu satu. Nombor dua, oleh kerana Puan Rauda tak hantar kepada sekolah Down syndrome, saya pasti Puan Rauda ada berhubung dengan Persatuan Down syndrome. Ya, dapatkan tip daripada mereka macam you know, tentang urutan yang boleh dibuat untuk anak tu, ya. Because yang saya tahu sangat dengan Persatuan Down syndrome adalah kerana saya buat program untuk mereka, untuk guru-guru mereka, daripada dia punya pengetuanya sampai guru-gurunya. Persatuan, and they're very very helpful people, yeah. And antara benda yang mereka bagi tahu saya lah, even though kita just categorize dia sebagai Down syndrome, tetapi dia ada whole range of it, ya. Macam mana anak autistik dia ada the whole range, samalah anak Down syndrome pun dia ada whole range, ya. Macam mana Puan Rauda kata anak Puan mild, ya. So get some tips from them, ya. Even though kita tak hantar anak-anak tu dalam sekolah Down syndrome, at least Persatuan Down syndrome ada orang-orang yang memang dalam bidangnya yang berjumpa dengan anak-anak ni tiap-tiap hari. So they would be able to give you tips untuk, dan bila kita tips tu ialah exercises yang boleh dibuat oleh anak tu, urutan yang boleh dibuat dengan anak tu, ialah dapatkan nasihat mereka, ya, cadangan-cadangan daripada mereka. And at the same time jangan compare. Anak tu will take their time, ya. Semoga dia bermanfaat. Sorry, Ayah. Just to share kan, untuk parents yang ada anak di peringkat sekolah rendah tu, program PPKI di peringkat sekolah rendah, don't worry, sebab macam Rizal cakap, they will take time, hence they are given time. Maksudnya untuk program PPKI di sekolah rendah, dia boleh stay di sekolah rendah sampai umur 14 tahun. Dia ada extra time lah untuk dia. So itulah my point is insyaAllah they might need some extra time lah. Sebab setiap anak istimewa ni istimewa kalau banding antara anak-anak istimewa lain, they are different even among themselves. Yes, Yeah. So my take for Puan Rauda tadi, kalau tak dapat cari sekolah yang memang
on Down syndrome tu mungkin susah lah, mungkin jauh ke daripada kawasan rumah kampung semua tu. Macam Rizal punya suggestion, kita cari support group di luar lah. Maksud dia berterusan daripada dalam sekolah dan luar sekolah lah. Fine, thank you Cik Azrul, betul. Find connection Puan Rauda, macam tadi lah support group ke atau persatuan Down syndrome sendiri ke apa, sebab bila kita get connected ni kita bersama-sama berkongsi dengan ibu bapa lain yang mungkin ada masalah yang sama dengan kita. Jadi kita learn daripada diorang macam mana diorang buat, ataupun daripada segi instructor dalam persatuan Down syndrome sendiri, mungkin diorang ada skill-skill yang diorang boleh share dengan Puan Rauda, macam mana nak encourage ataupun support lebih lagi kepada anak ni tadi untuk membantu pembelajaran dia contohnya. Lepas tu lagi satu yang saya boleh kongsi ialah mungkin juga Puan Rauda boleh talk to the teachers mengenai anak Puan Rauda ni. Maksudnya bagi tahu Puan Rauda punya concern. Macam bagi tahu kata saya concern memang dia agak delay. Jadi apa pendapat cikgu nak buat macam mana? Jadi mungkin cikgu tu boleh bagi few insights lah. Okay, case dia macam ni, anak puan ni sekian-sekian, kita boleh buat sekian-sekian contohnya. Jadi talk to the teachers. Kalau lah dalam kes yang puan rasa cikgunya macam cikgu dia duk sebut kata kenapa lambat sangat dia progress dan sebagainya, so have that time to talk with the teachers, kata memang this is an issue and I really minta understanding cikgu lah untuk faham condition dia memang macam ni, di rumah pun macam ni. Jadi kalau cikgu ada apa-apa tips boleh bagi kat saya untuk bantu dia, boleh tak kita sama-sama bekerjasama untuk bantu dia. So talking to the teachers ni is very important juga. Sometimes number one, untuk bagi cikgu tu aware kata anak kita ni maybe on different spectrum yang memerlukan, yang maksudnya perkembangannya tak sama dengan anak Down syndrome yang lain contohnya. Dan lagi satu adalah untuk mengajak dia untuk team up dengan kita untuk bantu anak kita. Jangan dia rasa macam dia cikgu, dia buat kerja dia saja, saya parent, saya buat kerja saya saja. Tak, dia kena work together. Macam tu. Nenda Kak Khatijah tu akan bagi tahu puan bahawasanya it takes a village to raise a child, kan? Ya, betul Nenda. Assalamualaikum Rizal, Ayah, yang tengah bersidang ni semua ni. Boleh saya cakap sikit ke? I just want to share. Silakan. Alhamdulillah, Rizal dengan Ayah sedang melakukan satu tugas yang sangat berat. Raising normal child pun sudah sangat mencabar, dan yang istimewa lagilah mencabar. Subhanallah. Hari tu saya tiba-tiba je saya teringat, ya Allah, Rizal dengan Ayah sedang menghadapi, dan saya doakan, ya Allah berilah kekuatan kepada Rizal dan Ayah. Sincerely, memang dalam hati ni teringat-ingat, because you are the person I know having a special child. Ada juga ramai orang lain yang ada special child, tapi yang paling rapat ialah Rizal dengan Ayah yang hari-hari kita nampak lah. Alhamdulillah. Sedikit pandangan lah, sebab saya juga pernah deal with children, tapi tak pernah lah bekerja secara continuous dengan kanak-kanak istimewa, but some did come to my center, my kindergarten last time. So daripada pengalaman kami nampak kanak-kanak yang biasa-biasa pun memang mencabar perkembangan dia. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah sebenarnya the istimewa punya child, the special child, dia bukan satu kekurangan. Kalau kita lihatlah ya, dengan iman, ya, dengan iman kalau kita melihat, dia bukan kekurangan, dia bukan kecacatan. Dia adalah satu ciptaan yang sempurna. Cuma Allah hendak mendidik iman kita, hati kita, jiwa kita ini supaya jadi lebih sempurna. Kita yang kena sempurna sebenarnya. Kekurangan itu ada pada kita yang kita tak boleh nampak kekuasaan Allah. I'm not being rude, ya. Don't misunderstand me. Ya. What I'm telling is we have to check our iman. Setuju. Okay. Mudah-mudahan kita orang Islam, alhamdulillah mudah sikitlah untuk pendekatan ini. And it is satu usaha yang sangat-sangat mencabar untuk kita. And anak-anak ni, anak-anak istimewa ada berbagai-bagai jenis. Antaranya autistik. Mereka ini pun special dalam kategori mereka sendiri. Mereka ada skill-skills tertentu yang istimewa pada mereka. Parents have to identify that.
Jangan kecewa cepat sangat dan hapuskan keistimewaan yang mereka miliki. Yang saya pernah nampak autistic child ini, dia adalah seorang pelukis yang hebat. Kami tak boleh lukis macam dia lukis. Kami dah dengar 2 orang macam ni, special. Seorang anak ni, dia sampai SPM, dia tak macam hebat macam abang-abang dia yang jadi doktor, jadi lawyer besar-besar. Dia seorang ini habis SPM, cannot continue. But his ability is in drawing. Art, he is an artist. But the family did not accept it. Keluarga dia tak menerima keadaan dia dan sentiasa menyakiti dia dengan kata-kata yang negatif bahawa dia tak boleh mencapai orang kata kehebatan akademik lah, kecemerlangan akademik. So my advice is try to find out the keistimewaan kanak-kanak tu. Mereka memang ada keistimewaan sendiri. Even mereka boleh hafal Al-Quran pun. Ada seorang kanak-kanak yang istimewa autistik, dia memang boleh baca Al-Quran. Kalau kita ajar dia, dia akan ingat sampai bila-bila. Tetapi seperti kata Rizal tadi, the child will take his time. Ini yang kita kena ingat. This mantra is very important. Kita kena sabar banyak. Dan jangan terlampau harapkan academical excellence. True. Ini cuma satu cara sahaja untuk kita jalani hidup harian. We have to teach them skills. Kemahiran hidup yang kita kena ajar dia. How to masak, how to prepare his environment, how to prepare things for his life. All those skills yang kita kena ajar dia. And the important thing, parent mesti kena group ataupun membentuk satu persatuan ataupun just support group. Selalulah adakan perjumpaan untuk, regularly meet up and macam ni ya, discuss. Kak Khadijah? Macam perjumpaan macam ni, yes? Yes, kena selalu macam ni so that kita akan dapat banyak information like Ayah cakap tadi, insya-Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada ibu bapa semua. Even normal children pun susah betul cabaran dia. And I think maybe yang ada istimewa punya mungkin lebih senang. Ini satu rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Kita mencapai Al-Falah bersama-sama keturunan kita semua, zuriat kita semua sampailah ke hari kiamat insya-Allah. That's all I want to say. Terima kasih Kak Khadijah. Terima kasih banyak. One point that Kak Khadijah brought up was yang I realize is how much are we preparing our normal children for our special child. I mean, Izan nampak macam mana Rohaya selalu bagi tahu Afifi dengan Umar, Aisyah ni special dan cara kita nak nguruskan Aisyah gini. So what happens is Afifi dengan Umar sangat caring when it comes to anything to do with Aisyah. Yeah, and you see that bond. You could really see that bond. So dalam kita menguruskan anak-anak special kita tu, kita nak juga menyediakan anak-anak yang lain tentang adik mereka ni. Don't forget that, because kita tak nak apa yang macam mana yang Kak Khadijah kongsikan dengan kita, how adik-beradik dia sendiri pun pandang dia negatif, which is very bad. So always don't forget anak-anak yang lain. Prepare them for the special child. Okay, macam mana nak prepare? Okay, Puan Dayu pun tanya macam mana nak sediakan anak-anak normal menerima adik-beradik yang istimewa. Okay, this is very important lah. Macam tadi kan, nombor satu, kita tak nak tunjukkan comparison tu sebenarnya, dan seboleh-bolehnya kita tak nak bagi message dekat anak-anak normal ni bahawa kita ni sebenarnya melebihkan anak-anak yang istimewa ni. Memang is tough ya tuan-puan, sebab macam dalam keluarga saya sendiri pun, walau orang kata apa, memang caring, sesayang mana pun diorang dekat Aisyah, they will be like 1 to 2 times lah yang I got questions macam, Ibu, why you spend so much time dengan Aisyah? Is it because she's special? So that kind of question akan tiba-tiba terkeluar. So it doesn't mean dia orang apa orang kata they feel negative about it, but dia orang terlintas di kepala sebab benda tu adalah rutin harian dia nampak kita banyak spend time dengan adiknya kan. Jadi kita ambil that opportunity to
change the perspective to tell them, okay, nombor satu yang paling important sekali is to tell these normal children, bagi tahu walau apa pun jadi, walau siapa pun dalam family ni, my love for you is the same. My love for you is special for you, my love for dia is special for dia, tapi semua sama saja. I ada banyak love to give. Dia macam tu tau. Dia kena bagi tahu anak-anak ni, I have so much love to give. So there's no like macam I bagi dekat dia, you punya kurang. I ambil bahagian you dekat dia. Tak. I ada banyak. So I bagi semua kata. Itu satu benda. Kasih sayang. Maksudnya kita sayang dia. Kita sayang dia yang normal ni. Kita sayang dia. Sama atau kadang-kadang lebih banyak daripada adik. Untuk apa? Bagi reassurance dekat dia. Bagi security untuk dia. Kata sebenarnya kita sayangkan dia. Because children, they need safety, security in their mind. So bila diorang brave, diorang rasa safe, diorang akan okay, I'm secure, okay, I'm position, I'm safe. So itu penting. Nombor 2 is educate. Educate anak-anak yang normal ni, bagi tahu apa condition yang adik dia tengah lalui. Sebab kadang-kadang ya, tuan-puan, kita sibuk tau. Kita sibuk duk uruskan anak yang special need ni. Kita terlupa nak bagi tahu dekat anak-anak yang normal ni, apa sebenarnya yang anak special ni tengah hadapi. Apa keperluan dia. So you have to tell, okay, bagi tahu, okay, sebenarnya Aisyah ada this condition. Tak payahlah go, scientific ke apa, tak. Just bagi tahu in normal, in very easy terms saja. Kata okay, contohnya macam dulu masa abang masa umur sekian, umur 5 tahun, umur dah boleh berjalan, dah boleh berlari, dia tak boleh lagi. Dia akan ambil masa dia. So you kena bagi tahu dekat anak-anak yang normal ni, she will take her time. So bila kita bagi tahu she will take her time, tak adalah budak-budak ni akan rasa macam apa lambat sangat ni adik nak jalan macam ni. Kita kena educate anak-anak yang normal ni. Bagi tahu apa keperluan anak-anak special ni, dan bagi tahu juga, okay, as a team members in the family, kita kena point out tu. Kita semua work as a team in the family ni. So we must make sure dia progress. So kita kena work together untuk support dia punya progress. Jangan tinggalkan dia. Macam tu. So it's not just ibu or it's not just ayah, but all of us have to work together. So dalam rumah memang kalau saya perlukan sesuatu, kalau saya tengah handle Aisyah ke apa, saya perlukan sesuatu lah, pampers dia ke apa, botol susu ke apa ke, they know already. Bila I suruh saja, they will go and take, because they know it's their responsibility to support ibu dengan ayah. To get something. So dia tak adalah complain macam alah ibu ni asyik suruh buat ni, suruh buat tu, suruh buat ni. Tak ada, dia tak ada that mentality, dia tak ada yang tu. Sebab kita dah cakap kat dia, kita work together, sometimes I perlukan pertolongan you untuk tolong Aisyah. Macam tu. So dia dah clear lah on that part. Dia punya responsibility to help. Okay. And then anything else you nak tambah on that one? No. To get masa dah 10.42, tak perasan bersembah topik yang sangat istimewa ni. Okay. So itu. So education lah for anak yang kalau masa dah mengandung dah tahu, masa mengandung tu lah dah bagi tahu dah prepare siap-siap ada anak-anak yang lain. Kata nanti bila baby ni keluar, dia lain sikit. Dia lain daripada abang, dia lain daripada kakak. Tapi kita sayang dia, sayang sama, sayang banyak-banyak. Macam tu contoh kita bagi tahu anak-anak yang lain. Okay? So itu never compare. Itu that's one thing, never compare. Dia unik, and then educate anak yang lain ni, kata abang dengan kakak ada talent sendiri kan? Dia ada dia punya unik dia sendiri, special dia sendiri. We gonna find out soon. Macam tu. Okay? So okay, Masya-Allah. Thank you very much. 10.43 dah. Sangat seronok sangat platform ni. Tuan-puan, sila war-warkan kepada parent-parent di luar sana, because saya tak pernah jumpa lagi forum yang sebegini di luar. Jadi tolong sampaikan, sebab kita di sini bukan saya dan Rizal saja yang bercakap, kita dengar experience orang lain, dengar parents punya real life experience, how they handle their kids, how they manage their family and whatnot. So kita ambil tips dan solution daripada diorang juga. It's not just by the book kind of thing saja. It's real life experience. So kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru join forum ni, kami setiap hari Ahad, 9 malam. Pukul 9 malam. Habisnya tengoklah macam mana rancang kita bersembang. Nak tahu link dia, ikut kami dekat Take Charge Parents punya FB page. Take Charge Parents punya FB page. Just type situ Take Charge Parents dan akan jumpa kami, dan Sabtu dah mulalah keluar link dia.
Topik kami akan berbeza-beza setiap kali. Sekiranya tuan-tuan perempuan nak ulang satu topik, bagi tahu kepada kami, atau apa-apa soalan boleh terus ditanya. Kalau kami tak jawab, kami akan cari orang yang tolong jawabkan. Boleh pergi kat Facebook page Take Charge Parents, boleh kalau ada soalan nak tanya ke. Dan rakaman untuk program untuk platform forum Help Forum ni ada di YouTube. Jadi di Facebook, di Take Charge page tu akan ada link untuk YouTube video yang forum-forum sebelum ini. Sekiranya tuan puan nak tengok kan, sebelum ni kita ada bincang pasal keluarga besar, pasal gadget, pasal anak remaja, ada lagi 2-3 topik lagi lah, banyak lah. Jadi silakan untuk refresh balik ataupun untuk refer. Silakan. Apa nama page itu? Okey, kita itu dia. FB Take Charge Parents. Di situ. YouTube ialah YouTube Take Charge Parents juga. So pergi dekat YouTube, type situ Take Charge Parents, nampak muka dia. Nampak muka semua lah. Muka semua parent-parent yang ada di sini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan semua yang sanggup ni menunggu sampai 10.46 ni, Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dia bermanfaat apa yang kita discuss ni. Wawalkan ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Thank you Azrul. Hidayat nampak tua lah. Umur tadi. Ya, umur gemuk nampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah masuk toilet tu main air. Thank you Zaiti. Terima kasih. Balik sampai 10.40. Itulah, malam ni paling lama sekali. Ya. Trans. Alhamdulillah. Maintain the number of participants tu. Participant memang konsisten. Alhamdulillah. Ada 15, 18 orang, 20 orang. About that. Yes. Alhamdulillah. Oh yalah. Okay. Thank you Puan Liza. Are you still in the car? Kena sampai rumah. Tak ada. Dina ni kita jump. Dina ada lagi. Thank you so much. Okay, thank you Liza. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum Maya. Selamat Hari Raya. Tak ada nak raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Sama-sama. Maafkan aku Zahir dan batin juga. Ada kat rumah lah ni. Ada kat rumah. Nak pergi mana? Di daerah PKPD. Sama je. Dah beli dah McDonald BTS tu? Tak payah dia buang tabiat ni dah. Sabar-sabar sikit walaupun kami dah. Alah cawan dia yang BTS. Dekat Mudah dah ada orang jual balik tau. The paper bag. Ya. Ya Allah, tolonglah. Aku tak tahu BTS apa pun. Obses. Okey. Keluar dulu. Terima kasih banyak. Ayah. Thanks Dina. Take care. Yes. Salam.